Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 1 September 2020. Satu kes sembuh COVID-19 direkodkan semalam menjadikan kes aktif di Sabah menurun kepada 9 kes. Dua daerah di negeri ini masih mencatat kes aktif COVID-19 iaitu Sandakan 8 dan Semporna 1 kes. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, keseluruhan 400 pesakit sembuh di negeri ini. Sementara jumlah kumulatif kes positif COVID-19 kekal 417 dalam tempoh 9 hari berturut-turut dengan tiada pertambahan kes baharu semalam. Manakala 221 individu sedang menjalani kuarantin di pusat kuarantin dan 394 menjalani kuarantin di rumah. Angka korban akibat virus itu juga kekal 8 kes. Kempen Derma Darah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM menjadi antara penyelamat bekalan tabung darah di seluruh hospital kerajaan di Sabah. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, menyifatkan BSMM sebagai wira yang tampil membantu dalam keadaan negara berhadapan pandemik COVID-19. Datuk Dr. Christina berkata inisiatif BSMM yang merupakan rakan strategik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah itu amat besar maknanya, terutama dalam membantu mangsa kemalangan dan pesakit yang bergantung kepada transfusi darah, termasuk pesakit thalassemia. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penutupan Karnival dan Program Derma Darah Sempena Pandemik COVID-19 di Dewan Masyarakat Papar. Menurutnya, setiap perkara yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan mendapat balasan yang baik. Beliau mengambil contoh tindakan Sabah yang merupakan negeri pertama menghantar bantuan ketika negara China berhadapan pandemik COVID-19. Sebagai membalas kebaikan itu, China tidak pernah putus menghantar bantuan yang diperlukan Sabah, terutama kelengkapan peralatan perlindungan diri bagi keperluan hospital-hospital di Sabah. Sementara itu, kempen Derma Darah Persatuan Bulan Sabit Malaysia BSMM Sabah berjaya mengumpul 3,510 pain darah. Jumlah itu melebihi sasaran kempen yang berlangsung selama 5 bulan bermula 30 Mac hingga 31 Ogos. Menurut pengurusi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sabah, Datuk Asnan Yunus Chong, jumlah kutipan darah di Sabah adalah antara yang tertinggi di seluruh negara. Katanya inisiatif BSMM yang diadakan serentak di seluruh negara itu merupakan usaha bersama menangani bekalan darah negeri ini yang amat kritikal, terutama ketika berhadapan pandemik COVID-19. Beliau berkata kesedaran menderma darah dalam kalangan rakyat negeri ini semakin meningkat. Ia berikutan sifat rakyat Sabah yang prihatin dan sedar akan kepentingan menderma darah adalah suatu sifat kemanusiaan demi kepentingan dan menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Sebanyak 86 kempen derma darah BSMM anjurkan melibatkan 20 daerah di seluruh negeri ini. Kaki tangan Jabatan Penyiaran perlu terus profesional untuk menghasilkan kecemerlangan sebagai peneraju industri penyiaran negara dengan mengekalkan jenama RTM sebagai penyampai maklumat yang sahih dan tepat. Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Bakir berkata, meskipun bersaing dengan kemunculan stesen penyiaran swasta, namun RTM masih relevan dalam menyediakan perkhidmatan dalam bidang penyiaran terutama di negeri ini. Kita juga tidak ketinggalan dari segi teknologi ataupun era globalisasi industri penyiaran kerana kita juga selain daripada siaran di radio, TV, kita juga menggunakan platform media baharu untuk menyampaikan maklumat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Aspirasi Merdeka di Tawau FM ke-33 di Anjung Tawau FM. Mengenai program ini, Nur Ain berkata, ia signifikan dengan sambutan Bulan Kebangsaan yang disambut di seluruh negara. Walaupun dibuat dalam skala yang kecil, berikutan pandemik COVID-19, namun ia mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Sempena program berkenaan turut dilancarkan ID stesen dan lagu tema Tawau FM yang baharu, pemotongan kek ulang tahun RTM Tawau ke-33, selain penglibatan secara kolaboratif Angkatan Pertahanan Awam Malaysia,
Jabatan Kesihatan dan Polis Diraja Malaysia. Turut memeriahkan acara, kelab berbasikal santai yang memulakan kayuhan sejauh 33 km dengan 63 peserta bersempena Hari Kemerdekaan Negara ke-63 tahun ini. Sementara itu, orang ramai menzahirkan terima kasih kerana turut dilibatkan dalam program tersebut. Saya rasa amat teruja, bersyukur kerana pengayuh-pengayuh ini diberi peluang untuk sama-sama meraihkan dan membangkitkan semangat patriotisme di kalangan penduduk Malaysia. Kita berdoa mudah-mudahan program-program yang seumpama ini akan dapat menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di Tawau ini khasnya dan di Malaysia amnya. Saya melihat penganjur Tawau FM sangat gemilang, gah dan pengisian yang sangat mantap. Satu tanda kita di warga Tawau, ID baru, lagu baru, tema baru untuk Tawau FM. Saya sendiri selalu mendengar selagu warga Tawau, kita bangga mempunyai satu saluran Tawau FM yang begitu gah. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali dan Pengurus Penyiaran Tawau Roslan Husin. Pelbagai pihak mengambil inisiatif untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan selain mengibar jalur gemilang. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Yadim Negeri Sabah juga tidak ketinggalan dengan menganjurkan program Semarak Dakwah sebagai salah satu pengisian bermanfaat sempena sambutan Hari Kebangsaan. Menurut Penolong Pengarah Operasi Yadim Negeri Sabah, Ustaz Ramli Haji Daud, program julung kali diadakan serentak di seluruh negara ini antara lain bertujuan menyampaikan mesej yang menzahirkan keindahan Islam kepada masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Di Sabah, program ini diisi dengan beberapa acara bermanfaat, antaranya program cuci-cuci masjid, ramah mesra bersama pemandu bas mini di Terminal Bas Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu, program ziarah asnaf miskin bandar di Kampung Kopungit, Kota Kinabalu, penyampaian sumbangan kepada asnaf dan program street dakwah di Sumbulan. Oleh kerana sambutan yang begitu baik dan kami fikir program ini ada baiknya untuk kita teruskan. Mungkin kalaupun bukan di Kota Kinabalu sendiri, mungkin kita akan bawa ke daerah-daerah lain. Beliau ditemui pemberita RTM selepas pelancaran program Semarak Dakwah sempena Bulan Kemerdekaan 2020 di Masjid Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Bandaran, Kota Kinabalu. Majlis pelancaran disempurnakan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Muhammad Taha. Sungguh pun sambutan dalam suasana norma baharu bermula tahun ini, ia tidak menghalang warga daerah Beaufort menunjukkan semangat patriotik mereka meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat Beaufort. Malah mereka tetap bersemangat menyambut Hari Kebangsaan dalam keadaan cuaca yang hujan. Sambutan ringkas anjuran Pejabat Parlimen Beaufort dengan jalinan kerjasama Ketua Bersatu Bahagian Beaufort, Datuk Isnin Aliasni serta agensi dan jabatan seperti Polis, Jabatan Penerangan dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Hari ini kita bergembira, kita kongsi kemerdekaan dengan semua rakyat kita di daerah Beaufort, daerah Kuala Punya, daerah yang berdekatan. Siapa saja yang lalu lintas ini kita kongsi rasa gembira kita bahawa kita merdeka pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi sehingga 16 September nanti, Hari Malaysia kita. Program sekadar ini, yang sekecil ini, untuk kita mengingatkan bahawa pentingnya kita mengingati Hari Kemerdekaan kita. Saya mengharapkan rakyat sentiasa sehat, rakyat sentiasa dalam keadaan aman, dan rakyat dalam sentiasa harmoni. Perasaan saya sangat teruja dan gembira lah. I mean, sebab sekarang lagi time cuti kan, so like I can contribute to this. It can make me happy lah. Walaupun kita menghadapi coronavirus ini, kita masih boleh meraihkan Hari Kemerdekaan kita dengan suasana begini, dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita harapkan semangat yang ada hari ini, walaupun dengan norma baru ini, dapat menguatkan lagi semangat kita. Majlis ini menyaksikan Datuk Aziza Muhammad Dun bersama-sama Datuk Isnin turun padang menyentuni warga daerah Beaufort selain menyampaikan jalur gemilang dan pelitup separuh muka kepada pengguna jalan raya. Sementara itu, lebih 40 buah kenderaan jenis MyV menyertai Konvoi Merdeka Perodua MyV Owners Club Sabah PMOCS Ranau 2020 sempena Hari Kebangsaan. Konvoi itu menyatukan pemilik kenderaan jenis MyV dari pelbagai daerah di Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan.
Menurut penasihat program Muhammad Syahrizal Abdul Jamal, antara aktiviti yang dilakukan konvoi termasuk mengibarkan jalur gemilang, mengelilingi Pekan Ranau dan mengadakan perlawanan sukan bersama komuniti setempat sekitar daerah tersebut. Daripada Labuan, ada Sepitang, ada Beaufort, KK, Keningau, Tawau, Ladatu, Kunak, Sandakan, Kota Marudu, Kota Belut. Ya, dan kami tuan rumah lah Ranau. Ya, semua sama-sama join konvoi ini untuk menyambut Hari Merdeka. Kibarkan jalur gemilang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Ranau. Sementara itu, ahli PMOCS yang ditemui menyatakan program berkenaan meningkatkan semangat patriotik mereka. Dorang buat konvoi ngam-ngam Hari Kebangsaan. Jadi kita semua dengan kereta Myvi dan pasang bendera semua di kereta dan kibarkan jalur gemilang tu. Saya rasa itu satu aktiviti yang luar biasa lah orang cakap. Satu lagi semangat kebangsaan. Patriotik tu macam meningkat bah. So, pasang bendera tu, lepas tu malam sebelum detik 12 malam tu menyanyikan lagu patriotik. Memang semangatlah. Kami dari Perodua Mevi Ona Club Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka! Sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini juga, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) turut mengadakan program yang mampu meningkatkan semangat kenegaraan dan kekitaan. Sekumpulan generasi Y dari salah sebuah NGO di negeri ini mengadakan program 80 Hours Around Sabah 2.0 Charity Trips 2020. Program berkenaan menghantar bekalan bantuan keperluan harian ke rumah anak-anak yatim dan fakir miskin serta pusat tahfiz dan madrasah di seluruh negeri pada Sabtu dan Ahad lalu. Menurut pengerusi program berkenaan, Kelvin Chin Kit Siong, ia bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dengan pelbagai acara sambil membantu golongan memerlukan selaras tema Malaysia Prihatin. Semua kami ada 18 pusat anak yatim dan asnaf dan manakala ada 6 fakir miskin di seluruh Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Keningau. Sementara itu, pengerusi Pertubuhan Sinar Wanita Sabah Datin Rufinah Pangeran memuji keikhlasan penganjur dalam menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan sambil membantu meringankan beban golongan kurang bernasib baik di negeri ini. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan. Salam sejahtera.